Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kami, Dr. Oliver Valentine Eboy, selaku pensyarah bagi subjek geoekonomi dan seterusnya kepada rakan-rakan seperjuangan yang lain. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang lokasi pilihan perniagaan kami, iaitu Traditional Hidden Cafe yang bertempat di Center Point, Kota Kinabalu, Sabah, di mana jenis produk yang akan dijual berbentuk barangan keperluan, minuman, dan makanan yang berkhasiat. Pembentangan ini akan dilakukan oleh kami yang terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan, iaitu saya sendiri Muhammad Risham bin Syahruddin, Nurul Azhani binti Muhammad Nazmi, Nur Syamiza binti Muhammad Rasti, dan Azliza binti Sabli. Pada bahagian pengenalan, pada zaman globalisasi ini, pelbagai jenis kegiatan ekonomi di Malaysia memainkan peranan penting dalam pembangunan dan kemajuan negara. Kawasan geografi yang berstrategi membolehkan sesuatu perniagaan itu mendapat sambutannya hangat. Oleh hal yang demikian, kajian ini bertujuan untuk menunjukkan pembukaan satu perniagaan mengikut kawasan geografi yang berdasarkan teori yang dipilih oleh pengkaji. Seterusnya ialah jenis perniagaan. Perniagaan merupakan satu aktiviti yang melibatkan urus niaga jual beli barangan atau perkhidmatan antara dua pihak, iaitu pihak penjual dan juga pihak pembeli. Bagi perniagaan ini, jenis perniagaan secara barangan telah dipilih oleh pengusaha untuk menjayakan perniagaan yang bakal dijalankan. Barangan adalah produk fizikal seperti makanan, pakaian dan juga kelengkapan yang bertujuan untuk memenuhi kehendak dan keperluan pengguna, dan ianya juga melibatkan pertukaran nilai bagi mendapatkan keuntungan. Bagi perniagaan tradisional hidden cafe ini, pengusaha menawarkan jenis barangan makanan dan minuman kepada pengguna. Antara produk jualan yang disediakan ialah coffee and tea, nasi lemak dan juga kuih-kuih tradisi yang sesuai dengan konsep perniagaan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Yang pertama ialah kemudahan utiliti. Kemudahan utiliti yang telah disediakan di dalam Center Point Kota Kinabalu ini telah mendorong pengusaha untuk membuka perniagaan tradisional hidden cafe. Seperti yang semua tahu, Center Point merupakan salah satu pusat membeli belah yang ada di Bandaraya Kota Kinabalu. Disebabkan itu, kemudahan utiliti yang telah disediakan seperti bekalan air dan juga elektrik yang merupakan keperluan asasi ini secara tidak langsung mampu membantu urusan operasi harian. Oleh itu, pengusaha yakin bahawa kemudahan utiliti yang terdapat di dalam Center Point ini mampu untuk membantu urusan operasi harian tradisional hidden cafe. Seterusnya ialah faktor kebersihan. Keadaan persekitaran yang bersih juga telah mendorong pengusaha untuk menjalankan perniagaan di dalam Center Point. Pengusaha berpendapat bahawa Center Point mempunyai satu kelebihan, iaitu mempunyai organisasi yang menguruskan bidang kerja pembersihan. Jadi, keadaan persekitaran yang bersih ini mampu membantu pelanggan untuk berasa nyaman untuk berkunjung ke tradisional hidden cafe. Faktor yang terakhir ialah kepadatan penduduk. Center Point yang berkedudukan di tengah Bandaraya Kota Kinabalu ini menjadikan sebagai salah satu lokasi yang strategik. Hal ini kerana semakin tinggi kepadatan penduduk di sesuatu lokasi, maka semakin besar potensi sesebuah pasaran perniagaan. Penduduk di bandar juga tidak hairan untuk berbelanja lebih asalkan ianya mempunyai kualiti yang baik dan juga menepati cita rasa. Okey, untuk persaingan yang dapat dilihat adalah persaingan langsung. Persaingan secara langsung merupakan satu persaingan yang paling asas, di mana persaingan dalam penjualan produk yang sama. Untuk traditional hidden cafe, kami menyediakan makanan dan minuman tradisional, sebegitu juga dengan peniaga-peniaga kecil di sekeliling kawasan Center Point. Selain daripada itu, persaingan melalui harga. Perbezaan harga yang ketara oleh tradisional hidden cafe dengan peniaga kecil-kecilan di Center Point adalah sangat ketara. Ini adalah kerana kos pembukaan kafe yang agak tinggi, manakala kos untuk peniaga kecil pula agak rendah. Oleh itu, harga yang dikenakan oleh hidden cafe agak tinggi dan juga peniaga kecil menyajikan harga yang lebih rendah. Persaingan yang ketiga ialah persaingan lokasi. Persaingan lokasi dapat diterangkan dengan lokasi yang strategik kerana kafe berada di bahagian dalam Center Point, manakala peniaga kecil selalunya akan berada di kawasan luar Center Point.
maka pembeli zaman sekarang ini lebih memilih untuk menggunakan kenderaan daripada turun dan beli sendiri di kawasan yang lebih dalam untuk pembelian untuk jimat masa dan juga jimat tenaga mereka. So pembeli memilih untuk membeli peniaga-peniaga yang kecil di luar kawasan Sinta Point. Sekian dan terima kasih. Oke, seterusnya saya akan menerangkan tentang kaedah pemasaran yang digunakan dalam usaha menjalankan perniagaan tradisional KP ini. Oke, pertama sekali, apa itu pemasaran? Secara amnya, pemasaran adalah satu sistem perniagaan yang menyeluruh dan dibentuk untuk merancang, menyampaikan, menentukan harga, mempromosikan dan mengagihkan produk serta manfaat yang bakal memenuhi kehendak sasaran pasaran di samping memenuhi matlamat utama dalam sesebuah organisasi itu. Oleh itu, dalam pengurusan pemasaran juga wujud beberapa elemen utama yang merangkumi proses merancang, menganalisis, melaksanakan dan mengawal konsep bagi mewujudkan pertukaran faedah dengan pelanggan yang disasarkan dalam sesebuah organisasi itu. Di mana menurut Nerjaya pada tahun 2000 telah menyatakan bahawa pemasaran adalah sebagai proses sosial dan pengurusan di mana individu dan kumpulan akan memperoleh segala yang dikehendaki melalui pembentukan dengan pihak yang terlibat. Oleh itu, melalui kajian kami dalam menjalankan perniagaan tradisional hidden KP ini, terdapat beberapa kaedah atau strategi yang perlu dilaksanakan. Ini kerana menurut Philip Kotler pada tahun 1996 sendiri telah memandang bahawa pemasaran adalah sebagai proses pengiklanan dan mempromosi yang dilaksanakan oleh sesebuah organisasi agar produk dan perkhidmatan terus sampai kepada pengguna. Okey, oleh itu, antara kaedah pemasaran pertama yang boleh dilakukan bagi memajukan perniagaan kami adalah melalui pemasaran digital berkaitan produk dan perkhidmatan perniagaan yang akan dijual kepada para pengunjung di lokasi berkenaan. Okey, sebagai contoh yang saya dapat kemukakan adalah dengan mempromosikan produk dan perkhidmatan kepada pengunjung mengenai produk atau perkhidmatan kepada masyarakat ramai mengenai produk minuman dan makanan yang akan dijual di traditional hidden cafe ini yang bertempat di Center Point Mall, Sabah. Okey, langkah pemasaran dengan mengiklankan produk tersebut boleh dilakukan melalui pemasaran digital seperti mengiklankan promosi minuman dan makanan kafe yang berkhasiat serta kemudahan perkhidmatan yang akan disediakan kepada para pengunjung di lokasi tersebut. Okey. Jadi pengiklanan ini juga akan dilakukan melalui platform media sosial seperti melalui aplikasi Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn dan aplikasi lain lagi lah. Dan bukan itu sahaja, melalui proses pengiklanan juga boleh dilakukan dengan kaedah pengiklanan melalui poster atau laman web yang berkaitan dengan produk kandungan jualan yang terletak di Center Point Mall di Sabah. Jadi hal ini akan memberi pengetahuan atau pendedahan kepada masyarakat umum, khususnya para pengunjung di Center Point Mall ni tentang lokasi jualan produk kami di cafe tradisional hidden cafe. Jadi melalui pengetahuan pengunjung tentang lokasi perniagaan produk minuman dan makanan di cafe tradisional hidden cafe yang bertempat di Center Point Mall secara tidak langsung akan meningkatkan lagi daya tarikan pengunjung melalui produk tempatan yang kami perkenalkan. Okey, seterusnya pula adalah kita melihat tentang corak teori lokasi. Jadi secara amnya, teori lokasi ini adalah suatu teori yang dibangunkan untuk melihat dan mengambil kira corak teori dalam kegiatan ekonomi, termasuklah industri secara konsisten dan logik bagi mengambil kira aspek bidang aktiviti ekonomi yang saling berkaitan. Dan teori lokasi juga secara amnya merupakan satu idea dalam mendasari penentuan sesuatu objek. Oleh itu, dalam mempelajari dan mengaplikasikan ilmu perancangan dan strategi di suatu kawasan memerlukan pengetahuan asas yang mesti dikuasai dan salah satunya ialah melalui teori lokasi.
Okey, jadi dalam membincangkan tentang hubungan pertempatan pusat dengan fungsi, teori yang sering digunakan pakai oleh penyelidik ialah teori pertempatan pusat yang dikemukakan oleh Walter Christaller pada tahun 1933 dan diterjemahkan oleh C.W.S. Baskin pada tahun 1966. Dan teori ini merupakan satu generalisasi yang dibuat secara deduktif yang bertujuan untuk menerangkan tentang hubungan antara saiz penduduk dengan bilangan pertempatan di atas muka bumi. Okey. Misalnya kita dapat lihat semakin besar saiz pertempatan di sebuah kawasan, maka semakin kecil bilangannya, dan begitulah sebaliknya, di mana menurut Katiman pada tahun 1988 telah menyatakan bahawa jarak antara pertempatan yang sama saiz dan susunan pertempatan mengikut darjah kepusatan fungsinya yang bersifat seragam. Dan antara contoh lain yang boleh dilihat adalah teori pusat ini adalah tempat untuk kita menyediakan barangan dan perkhidmatan kepada penduduk tempatan dan kawasan mereka, di mana teori pusat ini menjelaskan hubungan antara pengaruh sosioekonomi dan fizikal. Okey, sebagai contoh kita dapat lihat Walter Christaller telah menjalankan kajian bagi memahami kekuatan dan had ekonomi serta fizikal bandar dengan pusat persekitarannya, di mana menurut Christaller tidak semua lapangan terbang dapat menjadi pusat perkhidmatan dan pusat perkhidmatan tersebut perlu menyediakan barangan dan perkhidmatan bagi penduduk di kawasan sekitarnya. Okey, di mana penyataan ini dapat dikuatkan lagi melalui pendapat Knox pada tahun 1994, di mana beliau menyatakan lapangan terbang atau pusat adalah teras untuk pelbagai aktiviti perkhidmatan, manakala kawasan luar bandar pula adalah kawasan yang mesti dimajukan. Dan hal ini juga menunjukkan bahawa istilah yang digunakan dalam corak teori lokasi menggambarkan populasi yang besar dan peranan yang penting dalam penempatan pusat di suatu kawasan. Christaller 1933 telah menekankan indeks kepusatan sebagai asas dalam menyusun sistem hierarki pertempatan. Teori ini bersangkut dengan pemilihan lokasi kawasan pemasaran atau dikenali sebagai prinsip pemasaran. Berdasarkan prinsip pemasaran, tempat pusat akan melayani atau memberi kemudahan 1/3 daripada penduduk yang menuntut barang dan perkhidmatan dan 1/3 daripada kawasan geografi penempatan hierarki yang lebih rendah. Mengikut kepada kawasan pembukaan perniagaan kafe tradisional Hidden Cafe, iaitu di Center Point Sabah Mall, pusat tersebut menyediakan pelbagai perkhidmatan dan barangan yang mampu menampung permintaan pelanggan. Maka dari segi permintaan makanan, kedai-kedai makanan di sekitar termasuk kedai tradisional Hidden Cafe ini akan memenuhi permintaan dan cita rasa pelanggan kerana kawasan yang dipilih untuk meletakkan kedai tradisional Hidden Cafe ini mempunyai pesanan dan permintaan yang tinggi untuk mencari makanan. Christaller 1933 telah menekankan indeks kepusatan sebagai asas dalam menyusun sistem hierarki pertempatan. Teori ini bersangkut dengan pemilihan lokasi kawasan pemasaran atau dikenali sebagai prinsip pemasaran. Berdasarkan prinsip pemasaran, tempat pusat akan melayani atau memberi kemudahan 1/3 daripada penduduk yang menuntut barang dan perkhidmatan dan 1/3 daripada kawasan geografi penempatan hierarki yang lebih rendah. Mengikut kepada kawasan pembukaan perniagaan kafe tradisional Hidden Cafe, iaitu di Center Point Sabah Mall, pusat tersebut menyediakan pelbagai perkhidmatan dan barangan yang mampu menampung permintaan pelanggan. Maka dari segi permintaan makanan, kedai-kedai makanan di sekitar termasuk kedai tradisional Hidden Cafe ini akan memenuhi permintaan dan cita rasa pelanggan kerana kawasan yang dipilih untuk meletakkan kedai tradisional Hidden Cafe ini mempunyai pesanan dan permintaan yang tinggi untuk mencari makanan.
Kesimpulannya, pengusaha perlu mengambil kira pelbagai aspek seperti yang telah dinyatakan, iaitu aspek pemasaran, corak teori lokasi pendapatan pusat, faktor yang mempengaruhi lokasi dan juga persaingan. Melalui perancangan yang telah dijalankan, pengusaha berpendapat bahawa Center Point ini merupakan sebuah lokasi yang strategik untuk memulakan perniagaan kerana ianya mempunyai kelebihan yang lebih berbanding kekurangan. Oleh itu, pengusaha bersetuju untuk membuka tradisional bidang kafe di dalam Center Point Kota Kinabalu. Ini merupakan peta kedudukan Center Point dan juga hierarki pendapatan bandar. Pemilihan kafe di kawasan Center Point ini adalah disebabkan oleh kedudukannya yang strategik yang di mana terletak di tengah pusat bandar yang pusat dan merupakan satu pusat pembeli belah yang menjadi kunjungan ramai kerana semua kelengkapan yang diperlukan sedia dan terjual. Oleh itu, pemilihan pembukaan kafe dilakukan di sini.